Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 30 Mei 2024 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam berita 5@5. Ketua UMNO bahagian Beruas Datuk Dr. Azhar Ahmad membidas segelintir pihak yang masih tidak menghormati institusi perlembagaan negara ekoran cadangan membuka Universiti Tan Onjen Mara UiTM kepada golongan bukan Bumi Putra. Beliau pada masa yang sama mengkritik Peguam Hak Asasi Lawyer for Liberty LFL yang mendakwa perlembagaan kerap disalahertikan dalam mempertahankan dasar satu kaum di universiti itu. Beliau yang juga ahli Dewan Negara dalam pada itu berkata tindakan menyamakan UiTM sebagai akademi apartheid suatu yang bersifat keterlaluan dan tidak bertanggungjawab. Jelasnya ini kerana kerajaan telah menubuhkan banyak universiti yang boleh disertai oleh golongan bukan Bumi Putra dengan pelbagai kursus. Justru mengapa mereka masih mempersoalkan UiTM? Terdahulu Persatuan Perubatan Malaysia baru-baru ini merayu agar UiTM membuka sementara program pasca siswaza pendedahan kardiotorak kepada pelajar bukan Bumi Putra bagi mengatasi kekurangan pakar dalam bidang tersebut menyebabkan pendapatan hangat berlaku. Sementara itu kolumnis Andrew Sia disiasat di bawah Seksyen 504 Kanun Kesesaan Seksyen 14 Akta Keselamatan Kecil 1955 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1988 atas dakwaan UiTM mengamalkan sistem apartheid dalam penulisannya. Pengurusi Badan Perorangan UMNO Negeri 9, Datuk Seri Jaludin Alias berkata kesediaan parti itu untuk menerima kembali bekas pemimpin dan ahli parti yang telah dipecat sebelum ini bukanlah satu perkara yang baru namun merupakan proses yang termaktub dalam perlembagaan dan peraturan parti. Menurut beliau, proses ini bukanlah sesuatu yang baru tetapi merupakan amalan biasa dalam parti. Beliau menegaskan bahawa mana-mana individu yang ingin kembali ke pangkuan UMNO boleh melakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dan keputusan dibuat oleh Majlis Kerja Tertinggi Parti. Sebelum ini, media melaporkan bahawa UMNO sedia mempertimbangkan untuk menerima semula pemimpin dan ahlinya yang disingkirkan ketika melakukan proses pemutihan selepas pilihan umum ke-15. Terdahulu terdapat di kalangan ahli UMNO yang disingkirkan sebelum ini masih menunjukkan kesetiaan kepada parti dan berminat untuk menyertai semula parti terbesar kaum Melayu itu. Menurut Jalaluddin, ada di kalangan mereka yang disingkirkan selepas proses pemutihan tersebut ingin menjadi ahli UMNO semula selepas melihat keadaan parti itu ketika ini. Majlis Ulama UMNO menyeru Majlis Raja-Raja Melayu untuk mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana parti politik yang mengamalkan politik Khawarij yang dianggap sangat berbahaya dan mampu menggugat keharmonian umat Islam di negara ini. Pengurusinya Datuk Rizki Ahmad menyatakan bahawa sudah tiba masa Majlis Raja-Raja Melayu membuat satu penegasan untuk menghalang mana-mana parti politik daripada terjebak dengan fahaman tersebut. Beliau berkata gerakan mereka terlalu melampau, ekstrim, keras, sombong dan angkuh dan mereka menganggap golongan mereka sahaja yang benar-benar Islamik sedangkan yang lain semuanya terpesong dan keluar daripada ajaran Islam. Beliau menegaskan situasi lebih kritikal lagi apabila golongan tersebut mudah melabel pihak yang tidak menyokong mereka sebagai kafir. Beliau menjelaskan bahawa pemikiran Khawarij adalah menjatuhkan mana-mana pemerintah yang dilabelkan sebagai zalim, manakala takfiri merujuk bersikap seseorang yang menuduh orang lain keluar daripada Islam. Ketua Perangan UMNO Negeri Kedah, Datuk Saiful Hazizi Zainul Abidin mengucapkan selamat pulang kepada Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor yang baru sahaja pulang dari bercuti di luar negara. Menurut Saiful, pelbagai persoalan timbul berhubung lawatan kerja Sanusi ke Ireland termasuk soal pelaburan dan lain-lain. Tegasnya perjalanan Sanusi ke Ireland dan perbelanjaannya di sana sudah pasti menggunakan duit rakyat dan rakyat bukan sahaja terpaksa menanggung perbelanjaan Sanusi tetapi terpaksa menanggung hampir 5 orang delegasi Sanusi ke sana yang menelan ratusan ribu ringgit. Beliau menambah sebagai seorang Menteri Besar, Sanusi sepatutnya mengambil peluang untuk bertemu dengan pelabur-pelabur yang potensi untuk melabur di Kedah, bukannya sekadar melawat tempat bersejarah sahaja. Apa yang menjadikan beliau sibuk membuat lawatan bersama pelajar-pelajar di Dublin di mana terdapat 3 hingga 4 orang pelajar sahaja di mana didapati delegasi lebih ramai daripada pelajar. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Dr. Muhammad Zarkashi berpandangan bahawa kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu melaksanakan titah addendum berhubung kes bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak.
Muhammad Muad menegaskan bahawa tindakan Naib Presiden UMNO Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail memfailkan affidavit bagi menyokong affidavit Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menunjukkan sikap setia kawan UMNO dalam membela Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Beliau berpendapat bahawa kerajaan berpaduan wajar menghormati titah addendum tersebut kerana kerajaan Madani wujud atas prinsip menerima dan menghormati titah nasihat Yang di-Pertuan Agong ke-16 ketika itu. Justru beliau berpandangan adalah wajar titah addendum itu dihormati oleh kerajaan Madani dan UMNO pastinya konsisten menyokong kerajaan perpaduan. Media melaporkan bahawa Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail telah memfailkan affidavit untuk menyokong permohonan Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak mendapatkan kebenaran semakan kehakiman mencabar kewujudan titah addendum Yang di-Pertuan Agong ke-16 supaya Najib menjalani tempoh pemenjeraan selama 6 tahun di rumah. Sekian daripada saya, Muhammad Saiful Muhammad Sahak. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang, 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.